Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, terlebih dahulu kepada yang belum mengenali saya perkenalkan diri saya. Saya Nurul Nabila Muhammad Zubli, bertugas sebagai penolong pegawai perubatan di Klinik Sekolah Sukan Malaysia Pahang. Okey, pada hari ini kita akan membincangkan mengenai tajuk iaitu umum pada orang, iaitu syncope attack ataupun syncopal attack atau lebih dikenali sebagai fainted ataupun pengsan. Okey, konten kita hari ini adalah kita akan mengetahui definisi pengsan itu sendiri. Okey, perkara yang boleh menyebabkan pengsan, faktor predispose factor, klasifikasi pengsan itu sendiri. Okey, clinical manifestation iaitu apa-apa gejala yang boleh berlaku ketika pengsan. Okey, kita akan tahu cara management, prevention dan precaution untuk mengelak daripada berlakunya pengsan. Okey, di sini saya ingin menerangkan bahawa syncope is a symptom not a disease, di mana syncope itu, pengsan itu adalah satu keadaan, bukannya penyakit. Seperti kita boleh tahu simptom tu macam sesama batuk itu adalah simptom, bukan penyakit. Begitu juga dengan pengsan adalah simptom dan bukannya penyakit. Okey, seterusnya kita pergi kepada definisi. Okey, definisi syncope ataupun pengsan itu adalah keadaan di mana berlaku secara tiba-tiba dan mengejut, di mana kita akan kehilangan kesedaran dalam tempoh yang sesaat ataupun 3 minit. Okey, ia biasanya berhubung kait dengan peredaran darah dalam otak yang tidak mencukupi, di mana kita sendiri tahu bahawa otak adalah satu organ yang penting untuk pusat kawalan kita bagi keseimbangan badan. So, jadi bila bekalan darah tidak mencukupi untuk sampai ke otak, jadi keseimbangan badan dan seterusnya keseimbangan badan kita akan terjejas dan seterusnya ia boleh menyebabkan berlakunya pengsan dan tidak sedarkan diri. Ia boleh berlaku pada atlet maupun warga Sekolah Sukan Malaysia Pahang. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada predispose factor, iaitu faktor-faktor boleh menyebabkan berlakunya pengsan. Okey, kita akan bahagi kepada dua, iaitu psychogenic dan non-psychogenic. Okey, psychogenic, apa itu psychogenic? Psychogenic itu adalah keadaan di mana disebabkan oleh faktor psikologi, iaitu faktor emosi seperti ketakutan, anxiety, stres. Lepas tu kita dapat pengabaran berita yang tidak baik ataupun kita cedera dalam masa terkejut, sudden ataupun unexpected. So, benda tu akan menyebabkan kita boleh tanpa sengaja kita boleh pengsan. Okey, non-psychogenic pula ialah disebabkan oleh kita baring ataupun duduk dengan terlalu lama. Lepas tu kita bangun mengejut. Bila kita bangun mengejut, kita punya peredaran darah tidak sampai ke otak dan boleh menyebabkan pengsan. Okey, selain itu kita lapar. Okey, lapar di mana sebelum kita lakukan sebarang aktiviti kita tak makan. Okey, para atlet tak makan. So, kita punya glukos. So, bila glukos dalam badan berkurang, so boleh menyebabkan berlakunya pengsan. Seterusnya kita penat tak amat sangat. Contohnya kita melakukan aktiviti terlebih daripada kita punya stamina kita, daripada kita punya height kita. So, kita akan menyebabkan boleh juga melakukan pengsan. Seterusnya poor physical, cuaca yang panas. Cuaca yang panas ni boleh menyebabkan kita pengsan, di mana kita disebabkan oleh heat stroke dan cuaca yang panas. Lepas tu environment, contohnya kawasan yang padat, kawasan yang padat dipenuhi dengan orang, so kita boleh menyebabkan kita pun kurang oksigen dan boleh pengsan. So, pengsan ni selalunya boleh berlaku dalam golongan umur di antara 16 tahun ke 15 tahun. Okey, seterusnya klasifikasi lah. Okey, syncope ni boleh diklasifikasikan sebagai 5, iaitu neural mediate, NMS syncope,
orthostatic hypotension, cardiac arrhythmias, cerebrovascular CVA ataupun struktur cardiopulmonary disease. Okey, saya boleh terangkan sedikit mengenai klasifikasi ni. Okey, neurally mediate ni selalunya berlaku dalam kalangan kanak-kanak ataupun remaja. Okey, ini disebabkan oleh penurunan tekanan darah dan menyebabkan pengsan, boleh berlakunya pengsan. Okey. Selalunya, okey, kita bagi contoh ketika perhimpunan sekolah. Okey, perhimpunan sekolah yang berpanjangan. So masa tu sama ada kita, okey, dia akan dimulai dengan rasa loya, pening kepala, dan dia akan hilang kabur. Maksudnya penglihatan kita kabur. Jadi masa tu kita boleh menyebabkan pengsan. So better masa rasa nak pengsan tu kita duduk dululah. Okey, seterusnya orthostatic hypotension. Orthostatic hypotension ni adalah disebabkan drug induced ataupun autonomic nervous system failure, disebabkan kegagalan sistem dalam badan lah. Drug induced ni contohnya kita penggunaan insulin yang berlebihan ke, boleh jadi. Lepas tu so dua perkara ni, neurally NMS dengan orthostatic ni, dia tak serius lagi. Okey, pengsan yang tidak serius, manakala pengsan yang mungkin merebakkan tanda penyakit yang serius boleh berkaitan dengan jantung lah. Okey, contohnya cardiac arrhythmias dengan CVA, struktur cardiopulmonary disease. Okey, cardiac arrhythmias ni dia berlaku diiringi dengan rasa berdebar-debar pada jantung dan tidak normal, contohnya bradycardia, iaitu jantung kita berdenyut dengan lemah, iaitu jantung denyut dengan lemah 60 BPM per minit ke bawah. So itu akan menyebabkan kita pengsan. Seterusnya kita boleh menyebabkan tachycardia. Tachycardia itu adalah jantung berdenyut dengan laju di atas 100 per minit lah. Okey, seterusnya CVA. CVA ni adalah stroke. Stroke ni berlaku apabila salur darah tersumbat atau pecah lalu menyebabkan kegagalan beberapa bahagian otak lah untuk berfungsi. Jadi boleh menyebabkan masa stroke tu kita akan pengsan. So stroke ni jaranglah berlaku pada atlet, biasanya untuk warga yang tua lah. So saya boleh kongsi sikit, stroke ni kita nak boleh tahu, kita boleh tengok BFAST, BEFAST. So benda ni boleh google lah untuk BFAST ni. Okey, seterusnya struktur cardiopulmonary disease lah. Okey, keadaan di mana struktur jantung yang abnormal yang mengganggu peraliran darah dari seluruh jantung dan seluruh badan lah. Okey, seperti kita tahu jantung kita ada 4 valve, iaitu aortic valve, pulmonary valve, bicuspid valve dan tricuspid valve. So valve-valve ni lah yang membantu untuk pam darah dari jantung ke seluruh badan lah. So kalau kata valve-valve ini rosak ataupun gagal berfungsi, so dia mengganggu peredaran darah daripada jantung ke seluruh badan lah, terutama ke otak. Okey, seterusnya clinical manifestation, iaitu kita ada 3. Kita nak tahu apa-apa yang kita boleh berlakunya pengsan, iaitu 3: pre-syncop, syncop dan post-syncop. Okey, seterusnya pre-syncop, early symptom lah. Pada permulaan berlakunya pengsan, selalunya atlet ataupun orang awam boleh berasa sejuk panas, suam-suam je badan. So lepas tu kita akan jadi pucat, lepas tu kita akan jadi bernafas dengan laju, komplain rasa sakit ataupun rasa nak pitam, ataupun masa tu kita akan rasa loya. Dan blood pressure masa tu kita baseline je, okey lagi, cuma kita akan mengalami tachycardia, iaitu jantung berdenyut dengan laju pas kita 100 BPM per minit ke atas. Okey, lip symptom pula dia akan berlaku pupil dilate, iaitu mata kita dilate.
kita boleh check melalui dengan cahaya lah, lampu. Lepas tu ataupun kita akan jadi hypernia ataupun hyperventilation lah. Masa tu hyperventilation tu maksudnya kita bernafas dengan laju. Lepas tu sejuk tangan dan kaki. Lepas tu kita punya blood pressure pun kita jadi hypotension. Lepas tu kita boleh jadi bradycardia, iaitu pas kita kurang daripada 60. Lepas tu kita punya penglihatan kita kabur, pening kepala ataupun loss of conscious lah, di mana kita akan kehilangan kesedaran. Okey, seterusnya ketika berlakunya pengsan. Ketika berlakunya pengsan, selalunya kita akan merasa nafas kita tak stabil, irregular. Lepas tu kita akan gasping, tercungap-cungap ke, bernafas tercungap-cungap, ataupun pupil dilate, seakan-akan matilah. Lepas tu kita akan jadi brady. Kita punya pulse kita bawah pada 60. Tapi selalunya pada atlet, nadi adalah kurang, sebab dia orang punya kegunaan kardio tu tinggi. So better setiap atlet perlu tahu berapa per minit nadi kurang. Lepas tu masa pengsan, nadi akan jadi lemah. Lepas tu decrease dia punya blood pressure lah. Okey, sekiranya kerap berlakunya pengsan, seharusnya untuk kita selalu duduk dan bangun lah, ataupun baring seketika untuk mengelakkan daripada berlakunya pengsan. Okey, seterusnya post sinkop. Post sinkop ialah keadaan yang berlaku lepas kita pengsan. Okey, apa yang berlaku ialah pale kita akan kita akan pucat, kita akan rasa macam loya. Lepas kita pengsan tu lah, kita akan jadi macam lemah, berpeluh. Okey, lepas tu kita akan mental consciousness, kita akan jadi disoriented, di mana kita akan lupa seketika bila kita pengsan. Kita macam contohnya anda pengsan dan bila dah bangun apa yang terjadi, jadi tak tahu apa yang terjadi. So lepas tu blood pressure dengan heart rate dah jadi normal lah masa selepas pengsan. Lepas tu tapi dia akan keberangkalian untuk berlaku pengsan untuk kali kedua adalah tinggi. Jadi better untuk duduk seketika ataupun baring seketika lah, untuk mengelakkan daripada berlakunya 2 kali pengsan. Okey, family history. Berlakunya family history ni kita perlu tahulah. Contohnya saya kena tahulah, kalau ada atlet pengsan kena tahu ada masalah family ke, maksud dia ada pekak ke, pernah tiba-tiba meninggal ke, jantung terhenti seketika ke, ataupun masalah jantung, sawan ataupun metabolic disorder, maksudnya metabolic disorder, ataupun pernah mengalami serangan jantung pada usia yang muda. Okey, seterusnya kita perlu tahu history dia, pernah ada trauma ke sebelum ni, lepas tu apa ubat yang diambil, lepas tu aktiviti dia berdiri terlalu lama ke, lepas tu aktiviti yang berpanjangan. Seterusnya rule of trauma, seizure ke, pernah mengalami sawan, lepas tu ataupun dia alkohol, hypoxia tu adalah dia kekurangan oksigen ataupun hypoglycemia, iaitu kekurangan gula dalam darah. Okey, seterusnya yang lebih penting itu management, di mana pengurusan kita lah. Okey, untuk pre-sinkop, sebelum berlakunya pengsan, boleh dudukkan ataupun baringkan macam ni lah, iaitu kedudukan Trendelenburg lah. Patient boleh baring dan kaki kena naik ke atas supaya darah daripada jantung yang pergi ke kaki boleh turun kepada otak. So kedudukan yang sesuai adalah macam ni lah, boleh tengok gambar ya. Okey, seterusnya sinkop. Masa tengah pengsan kita boleh access di RSABCDE. Okey, ni lebih kepada medical, tapi boleh tahu sebenarnya. Okey, D ialah, saya boleh tahu D adalah danger, iaitu bahaya. R respond, S adalah shock, jerit, A adalah airway,
B. Breathing, C. Circulation, D. Disability dan E. Expose. Di mana ni adalah cara-cara ketika seorang terpengsan. Okey, kalau senang kata, masa dia tengah pengsan, sama ada dia pengsan di atas jalan raya. Okey, kereta lalu lalang. So, apa yang paling penting kita adalah danger kita. So, kita kena elak tengok dulu kawasan tu. Selamat tak selamat untuk kita dan untuk yang pengsan. So, respon lah. Kita bila pengsan, kita akan tepuk dia. Biasanya kita kena tepuk bahu dia. Okey, tepuk bahu 3 kali. Contohnya Ali. So kalau Ali tak sedarkan diri, kita terus kepada S. S adalah shout, di mana kita menjerit. Contohnya seorang kawan kita datang. Contohnya Abu datang. Okey, Abu datang, suruh Abu telefon 999 ataupun kalau kita ada klinik, kita kan ada klinik, so boleh minta MA untuk datang assess patient lah. So AWW kita tengok pernafasan dia, breathe. B, takut ada obstruct ke, ada benda terlekat. Okey, B, breathing, tengok dia bernafas okey ke tak okey. Okey, C, circulation, kita perlu nadi. Disability dengan expose lah. Okey, management yang boleh untuk kita lakukan sebagai orang awam lah. Okey, kita boleh longgarkan pakaian dia. Okey, contohnya buat tudung ni, longgarkan dia punya kerongsang ke. Okey, untuk bagi dia rest. Okey, rest dia selama 10 minit lah. Lepas tu kita respiration stimulate. Okey, aromatic ammonia. Selalunya ammonia ni ada dekat kecemasan lah. Bau dia memang agak busuk lah bagi saya. So kalau pengsan, kalau bahu ni memang boleh sedar terus lah. Okey, seterusnya cool water on patient forehead, di mana kita boleh letakkan tuala basah dekat dia punya ni dahi, ataupun kita renjiskan air bagi dia sedar, ataupun bila confirm patient tu adalah pengsan, kita boleh dudukkan dia dalam position terada lembut, macam saya cakap tadi lah. Okey, seterusnya cara untuk prevent daripada berlakunya pengsan. Okey, prone dengan supine adalah tidak sesuai lah untuk right lateral recumbent, dengan left lateral recumbent ni adalah sesuai untuk patient yang dia ni adalah fasa pemulihan, di mana sesuai untuk patient yang sawan dan dia ada cecair dalam mulut. So kita kena positionkan dia kepada left lateral atau right lateral lah untuk secretion tu keluar. Okey, Follis ni kalau dia rasa dia dah okey, 10 minit dah kita rehatkan dia dah okey, boleh duduk kat Follis lah. Dan terada lembut ni adalah paling sesuai lah, iaitu tinggikan kaki daripada paras jantung supaya darah tu boleh mempam pergi ke otak. Okey, seterusnya investigation. Investigation ni untuk medical lah. Okey, medical procedure. Sekiranya kalau mengalami pengsan yang kerap, episod pingsan selama banyak 5-6 kali, so kita boleh cek medical procedure lah. Contohnya ECG itu adalah untuk electrocardiogram, di mana kita akan letak 12 lead pada badan, so kita boleh tahu rhythm jantung sama ada abnormal ataupun normal lah. Lepas tu diikuti dengan exercise stress test, di mana EST, di mana kita berlari di atas treadmill, dan biasanya ianya boleh pergi ke klinik kardio lah, tapi di atas nasihat doktor lah. EST boleh buat kat klinik kardio, Holter monitor kat kardio juga dengan echocardiogram. Holter monitor ni biasanya kita akan pasang alat untuk tahu rhythm jantung dalam masa 24 jam. Sama ada 24 jam ni kita boleh tengok masa seseorang tu melakukan aktiviti ke, dia punya rhythm jantung tak okey, ataupun tengah tidur ke, jantung dia boleh terhenti seketika ke. Masa tu kita boleh access lah dengan echocardiogram. Echocardiogram ni kita akan tengok struktur jantung tu sendiri. Okey, seperti mana yang bawah tu adalah normal valve ni, iaitu boleh jadi aortic stenosis. Bila aortic stenosis, iaitu boleh menyebabkan pengsan lah, di mana valve dia tak berfungsi dengan baik. Lepas tu HOCM, HOCM ni gambar yang sebelah tu, iaitu jantung kita, otot jantung membesar ataupun membesar. Jadi bila otot jantung kita menebal, jadi
aliran darah pergi ke jantung untuk pump adalah sedikit, sebabnya ruangan tu adalah sedikit kecil. Jadi blood pressure yang blood yang boleh berlalu kat situ adalah kuantiti yang sedikit untuk sampai ke otak. Jadi benda tu boleh menyebabkan pengsan. Biasanya Hockham ni kita kena tahu family history dah, sama ada family pernah meninggal mengejut. Meninggal mengejut kita boleh assess dia punya Hockham, sama ada dia ada penyakit Hockham atau tak lah. Okey, seterusnya precaution ni adalah kita untuk mencegah daripada berlakunya pengsan. Okey, kita controlling the predisposing factor macam saya cakap tadi. Lepas tu makan dahulu sebelum buat aktiviti untuk mengelakkan hypoglycemia. Lepas tu dia punya environment dengan temperature dia okey, contohnya tak panas. Kalau buat aktiviti tu jangan terlampau cuaca yang terlampau panas lah. Seterusnya stres ataupun ubat-ubatan, sedation untuk ubat-ubatan. Lepas tu elak daripada ambil sedation ubat yang boleh menyebabkan pengsan. Lepas tu reducing anxiety. Kita reduce kita punya anxiety tu maksudnya macam kerisauan, gelisah kita, berdebar kita. Okey, selalunya macam tournament ke kan, tournament jadi kita jadi anxiety, kita jadi takut untuk satu tournament. Okey, jika seorang tu menghadapi masalah kerap pengsan, elak daripada yang atas tu. Lepas tu elak melakukan aktiviti yang lama ketika cuaca panas, di mana boleh mengakibatkan heat stroke. Seterusnya elakkan daripada mendaki gunung ataupun membawa kenderaan ataupun berenang. Kalau yang kerap pengsan ni lah, sebab ianya boleh menyebabkan bahaya lah. Okey, seterusnya kebanyakan kejadian pengsan ni tidak membahayakan. Jadi walau bagaimanapun ada kalanya ia merupakan tanda-tanda kepada masalah yang serius, macam saya cakap tadi, masalah jantung lah terutamanya. Okey, sekiranya anda semua perlu selalu mengalami pengsan ini, jumpalah pakar perubatan yang boleh advise korang untuk apa step yang seterusnya korang perlu buat. Okey, pengsan ni dia boleh berlaku pada setiap umur dan pada bila masa sahaja. Jadi seharusnya kita elak daripada berlakunya pengsan lah. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.